Kita mulakan dengan ke RTM Kuching bersama Damia Cassandra Manja, antara pengising mengenai usaha Kementerian Kerja Raya bagi mencari kaedah mempercepatkan tempoh siap projek Lebuh Raya PAM Borneo. Teruskan dengan laporannya Damia. Baik, terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Kementerian Kerja Raya akan bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya Sarawak dalam mencari kaedah untuk mempercepat tempoh siap projek Lebuh Raya PAM Borneo. Menteri Kanan Infrastruktur dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek yang tergendala selepas pembatalan rakan pelaksana projek PDP dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini perlu diperincikan semula sama ada dari segi perubahan dasar atau kaedah pelaksanaan dan perlu dirujuk semula di Kabinet. Baru semalam saya berbincang dengan JKR, tim JKR, dan kita akan tubuhkan maknanya tim untuk melihat memperincikan apa secara dasar yang telah kita bincangkan, tapi kita akan guided by keputusan Kabinet. Walau bagaimanapun, beliau berkata pihaknya menghormati keputusan kerajaan terdahulu yang menamatkan PDP dan ini memberi implikasi kepada kerajaan yang terpaksa menyelesaikan tuntutan ganti rugi dan tuntutan guaman. Datuk Seri Fadilah berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pecah Tanah projek menaik taraf laluan 8101 Jalan Datuk Muhammad Musa di Kota Semarahan. Beliau turut memaklumkan setakat ini projek laluan PAM Borneo di Sarawak telah mencapai 50% siap. Pihak kementeriannya juga akan mencari jalan penyelesaian bagi memastikan kedua-dua projek Lebuh Raya PAM Borneo di Sarawak dan Sabah berjalan dengan lancar. Brunei Darussalam dan Singapura merupakan antara negara zon hijau atau Green Bubble yang telah diluluskan kerajaan untuk rakyat Malaysia berkunjung ke negara tersebut bagi tujuan aktiviti pelancongan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri bagaimanapun berkata kerajaan Brunei Darussalam dan Singapura perlu memberi lampu hijau serupa kepada rakyat negara itu sebelum pintu sempadan antara negara dibenarkan untuk dibuka. Datuk Seri Nancy menjelaskan kerajaan turut menetapkan beberapa kriteria utama sebelum membenarkan rakyat negara ini berkunjung ke Brunei dan Singapura berdasarkan garis panduan daripada Kementerian Kesihatan dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. But of course, the main criteria is to make sure that negara itu adalah negara yang selamat juga untuk rakyat kita untuk pergi melancong ataupun pergi melawat. Kita bersandarkan kepada guidance from the Ministry of Health dan juga daripada World Health Organization. Katanya ini penting bagi memastikan keselamatan rakyat Malaysia ketika berada di negara berkenaan, khususnya daripada dijangkiti wabak COVID-19. Datuk Seri Nancy berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri sesi libat urus kementeriannya dan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak bersama penggiat industri pelancongan, kesenian dan kebudayaan negeri Sarawak di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau optimis cuti persekolahan hujung tahun yang akan dipendekkan daripada 41 kepada 13 hari sahaja tidak akan menjejaskan sektor pelancongan domestik. Menurut beliau, ini kerana ketika ini ramai rakyat Malaysia telah memanfaatkan kelonggaran yang diberikan kerajaan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan untuk bercuti ke pelbagai destinasi menarik dalam negara. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak diarah supaya mempercepat pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP bagi kawasan Parlimen Santubong selepas prosedur operasi standard SOP bagi sektor pembinaan dikeluarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata 18 projek RTP di kawasan itu perlu diberi perhatian segera memandangkan projek itu telah diluluskan pada tahun 2018. Kesemua projek itu meliputi 3 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Demak Laut, Pantai Damai dan Tanjung Datuk yang merupakan peruntukan daripada kerajaan negeri setelah dana yang diluluskan sebelum ini ditarik balik ketika pentadbiran kerajaan terdahulu. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, projek tersebut sepatutnya dilaksana pada tahun 2019 namun tertangguh ekoran wabak COVID-19 yang memaksa semua sektor industri di negara ini terkendala. Untuk itu, JKR terpaksa menjalankan penilaian semula terhadap
syarikat yang telah diberikan tender projek berkenaan. Beliau yang juga ahli Parlimen Santubong berharap projek tersebut dapat dilaksanakan dengan segera agar manfaatnya dapat dinikmati bersama. Datuk Seri Wan Junaidi berkata demikian dalam sidang media taklimat status projek RTP bagi kawasan Parlimen Santubong di Pejabat JKR Kuching. Sementara itu, dalam sidang media sama, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar membidas dakwaan yang menyatakan Tekun Nasional tidak menyediakan skim pembiayaan tanpa faedah dengan nilai sehingga RM10,000. Jelas Datuk Seri Wan Junaidi, skim tersebut yang dinamakan Tekun Mobilepreneur 2.0 yang diumumkan pada awal bulan ini dengan nilai maksimum pembiayaan sehingga RM10,000 sedangkan tarikh pelancarannya adalah pada 7 Julai. Skim itu bertujuan bagi pembelian motosikal baru dan modal pusingan bagi rider e-hailing yang berdaftar dengan syarikat e-hailing. Permohonannya telah dibuka sejak pengumuman dibuat dan had kelulusan adalah kepada 500 perkhidmatan penghantar. Selain itu, Tekun Mobilepreneur 1.0 yang telah diwujudkan pada April setakat ini telah meluluskan seramai 211 permohonan dengan nilai pembiayaan sejumlah RM394,000. Justru Datuk Seri Wan Junaidi menyarankan supaya berhubung dengan pihak kementeriannya bagi mendapatkan maklumat yang sahih. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Sarawak hari ini kekal sebanyak 570 kes apabila tiada kes positif baru direkodkan. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan juga memaklumkan tiada kes sembuh dan discharge dari hospital dilaporkan hari ini. Ia sekaligus menjadikan jumlah kes telah sembuh dan discharge kekal seramai 537 orang atau 94.21%. Manakala sebanyak 16 kes masih menerima rawatan di wad isolasi hospital. Sementara itu, seramai 9 pesakit dalam siasatan dilaporkan hari ini dan 6 kes masih menunggu keputusan makmal. Daerah Kuching dan Bintulu kekal berstatus kuning, manakala 38 daerah berstatus hijau. Masing-masing merekod 5 dan 9 kes yang dilaporkan dalam tempoh 14 hari. Baik saudara, sekian sumbangan berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan Nazri.